Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Khadijah binti Abdul Khalif, nombor kad matrik 291005. Saya dari kumpulan 3 dan ingin memperkenalkan ahli kumpulan 3 yang lain, iaitu terdiri daripada Sarani, anak perempuan Ravindra, Nama saya Nur Fadilah binti Abdul Khalif, nombor kad matrik saya 291004. Saya Zainab binti Yaakob, nombor matrik 291125. Saya Nur Syahidah binti Abdul nombor matrik 291104. Saya Sarani, anak perempuan Ravindra, nombor matriks 291117. merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan situasi COVID-19 sehingga Ogos 2022 telah mencapai kumulatif kluster 7,066 kluster di mana 31 kluster adalah kluster aktif. Dan jumlah kumulatif kes kematian sehingga Ogos 2022 adalah sebanyak 36,196 kes. Kerajaan memulakan dasar melalui cara menutup laluan pelancong ke Malaysia apabila kes pertama ditemui. Melalui Kementerian Kesihatan KKM telah menyediakan pengimbas suhu badan dan memaklumkan kepada semua permis dan mana-mana tempat perlu ada pengimbas untuk masuk ke dalam bangunan atau permis. Pada Mac 2020, sempadan Malaysia diperketatkan dengan dihadkan pelancong masuk ke Malaysia. Penerbangan digantung dan satu perintah kawalan pergerakan PKP telah dikeluarkan pada 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Lanjutan PKP pada 15 April hingga 28 April 2020 mengikut graf peningkatan COVID-19. Cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam melaksanakan dasar-dasar mengenai pandemik COVID-19. Cabaran pertama ialah kerencatan pertumbuhan negara dari segi kewangan dan ekonomi. Keadaan ekonomi yang menyukarkan implementasi dasar-dasar baru, terutamanya dasar yang melibatkan aktiviti-aktiviti seperti fasiliti kesihatan. Ini termasuklah penurunan keluaran dalam negara kasar KDNK dan penurunan melalui ringgit Malaysia. Lebih-lebih lagi, dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di sepanjang tempoh pandemik COVID-19, ini telah menghadkan aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara kita serta memberi kesan yang amat buruk kepada beberapa sektor ekonomi utama seperti perindustrian, perdagangan, pelancongan, pendidikan, perladangan, perhotelan dan banyak lagi. Sektor-sektor ini telah banyak menyumbang kepada kemajuan negara untuk bersaing dengan negara maju yang lain. Cabaran seterusnya adalah kekurangan sokongan dan penyertaan daripada masyarakat Malaysia kerana mereka merasakan seperti dasar tersebut sukar untuk dipatuhi dan menyusahkan. Jika kita lihat dari sudut yang lain, cabaran dari segi kekurangan kemudahan media komunikasi juga merupakan salah satu cabaran yang harus dihadapi oleh kerajaan Malaysia dalam melaksanakan dasar kerajaan mengenai pandemik COVID-19. Kebanyakan info dan dasar-dasar terbaru yang dilaksanakan dan diumumkan oleh kerajaan Malaysia di sepanjang pandemik COVID-19 tidak sampai kepada semua penduduk rakyat Malaysia, terutamanya penduduk yang tinggal di kawasan pendalaman. Ini menyebabkan ramai rakyat Malaysia yang ketinggalan dan tidak peka dengan apa yang sedang berlaku di Malaysia. Cadangan atau penambahbaikan berkenaan COVID-19. Nombor 1 adalah penambahbaikan undang-undang. Masyarakat atau rakyat memerlukan undang-undang untuk mengawal tingkah laku dan disiplin mereka. Begitu juga ketika pandemik COVID-19 melanda negara, memerlukan undang-undang yang khusus untuk mengawal masyarakat dan rakyat. Contohnya, perwatakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP membuktikan negara sudah bersedia menangani masalah
COVID-19 ini. Selain itu, tindakan membahayakan keselamatan dan juga nyawa pasukan keselamatan juga berlaku. Contohnya, perumpuhan sekatan jalan raya, peningkatan berita palsu juga meningkat dan kesannya amat serius sehingga mempengaruhi keselamatan negara dan juga rakyat. Penambahbaikan kedua ialah penambahbaikan pengurusan COVID-19. Pengurusan ini perlu ditambah baik, salah satunya dengan berkongsi tanggungjawab dengan pengurangan beban kerajaan pusat, memberi tanggungjawab lebih besar kepada kerajaan negeri yang diketuai oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri. Hal ini dapat mengurangkan beban kerajaan pusat dan dapat membantu menangani wabak ini dari terus menular. Kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri dan agensi kerajaan dalam menangani COVID-19 di negeri masing-masing haruslah dipandang benar kerana kerajaan negeri lebih memahami situasi di negeri masing-masing termasuklah kawasan zon merah, zon kuning dan zon hijau. Penambahbaikan sistem pengurusan ini juga dapat memudahkan kerajaan dalam pemberian vaksin kepada rakyat dengan memantau pemberian vaksin dan bekalan vaksin agar mencukupi di setiap negeri. Kerjasama daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri memainkan peranan penting dalam sistem pengurusan COVID-19 supaya wabak ini tidak terus menular. Cadangan dan penambahbaikan ketiga ialah bantuan atau inisiatif bagi yang kehilangan pekerjaan. Mengambil skop di negara Malaysia, kesan pandemik ini juga tidak kurang hebatnya kerana ramai rakyat kehilangan pekerjaan, perniagaan terjejas. Mengikut sumber dari data Perangkat Sistem Insurans Pekerja (SIP), Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu PERKESO, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan menerangkan seramai 140,608 orang kehilangan pekerjaan dari tempoh Mac 2020 sehingga Ogos 2021 kesan akibat pandemik yang melanda Malaysia. Kerajaan Malaysia sedar impak yang sangat besar akibat COVID-19 hingga menyebabkan rakyat sangat terjejas, terutama yang berada di dalam golongan B40. Mereka sangat memerlukan sokongan dan bantuan bagi mengembalikan kestabilan kehidupan mereka. Salah satunya adalah menyalurkan bantuan dengan membantu orang berinsurans yang telah kehilangan pekerjaan di bawah SIP, iaitu faedah berbentuk kewangan dan bantuan pencarian pekerjaan. Dengan adanya bantuan pencarian pekerjaan, seramai 58,530 orang telah berjaya mendapat pekerjaan semula. Sebanyak 2.31 juta kekosongan jawatan telah diiklankan di platform My Future Job pada tahun 2020 sehingga 10 September 2021 dan seramai 1.13 juta pencari kerja telah berdaftar untuk mencari pekerjaan yang sesuai mengikut kelayakan masing-masing. Pelbagai peluang pekerjaan telah diiklankan selain program reskilling iaitu pemahir semula, upskilling, peningkatan kemahiran serta program-program usahawan daripada pelbagai agensi. Selain membantu melancarkan proses perkhidmatan pekerjaan, My Future Job digunakan bagi melaksanakan program inisiatif pengawinan pekerja. Dengan penambahbaikan dari segi bantuan program pekerjaan dapat membantu rakyat untuk membaiki semula kehidupan yang terjejas selepas pandemik COVID. Kesimpulannya, pelaksanaan dasar yang telah ditetapkan kerajaan dan tindakan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan dapat membendung penularan wabak COVID-19. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, peratus COVID-19 menurun sedikit akan tetapi dapat dikawal oleh pihak kerajaan dengan dibantu oleh rakyat atas kesedaran diri terhadap wabak ini. Selain daripada itu, impak pandemik COVID-19 juga bukan sahaja terkesan kepada sektor perkhidmatan, perkilangan dan pengangkutan, akan tetapi juga terhadap sektor pertanian seperti tanaman, ternakan, perikanan dan komoditi.